رغب في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Selamat kita bertemu semula dalam pengajian kita pada malam ni. Kita sambung lagi perbincangan kita seterusnya. Kita sudah bincang tentang sejarah Mekah, sejarah Kaabah, dan minggu lepas kita sudah bincang sebahagian daripada hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan mengerjakan haji dan umrah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Yang bermaksud satu umrah ke satu umrah adalah kafarah di antara keduanya. Maknanya bila kita kerjakan umrah, katalah tahun ni awak pergi buat umrah. Dan ada orang nak pergi umrah bulan 12, bulan 2, bulan 3. Lepas tu lain tahun nak pergi lagi. Satu tahun punya dosa. Antara dua umrah, kalau kita pergi umrah tahun ni dan tahun depan kita pergi umrah lagi, Allah ampunkan dosa di antara kedua. Satu kalau orang yang tahu, dia nak pergi umrah selalu. Kan? Kalau ada rezeki, dia kumpul duit, nak pergi. Sebab nak minta ampun dosa daripada Allah. Jadi kafarah, penebus dosa antara satu umrah ke satu umrah. Dan haji yang mabrur tak ada balasan illal jannah, melainkan syurga. Kita akan kembali kepada Allah dan setiap kita akan dihisap menurut apa yang sudah kita siapkan. Amal-amal yang kita bawa balik, yang buruk, yang baik, semua kita bawa balik. Kalau amal baik kita banyak, kita dapat pengampunan dari Allah, kita dapat rahmat daripada Allah. Kalau dimasukkan ke syurga, selamatlah kita. Kalau kita dihisap, dikira dengan semua, dengan fikiran yang sangat teliti, azab kita. Tapi kalau kita dapat pergi haji dan kita dapat mencapai haji mabrur, mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan. Sebab haji mabrur bukan macam haji maksus atau makbul, apalagi haji mardud. Haji maksus, haji special. Haji makbul, haji diterima. Haji mardud, haji ditolak. Haji mabrur yang penuh kebaikan dan kebajikan. Mabrur daripada perkataan bir. Birrun maknanya kebaikan, kebajikan. Kalau dia special, barangkali pergi haji, sana dia buat baik, bagus ibadah, balik barangkali buat dia juga ibadah bagus, tapi sekejap aja. Sekejap, lepas sebulan mulai dia balik ke keadaan dia yang asal. Bit by bit dia balik kepada kelalaian, kemaksiatan. Dia tidak menjaga ibadah. Kalau haji makbul, Allah terima ibadah dia, tapi dia punya ibadah baik kat sana aja. Dia bila time nak balik aja, iman mulai menurun. Habis saja Arafah, iman orang mulai turun. Belum Arafah, kemuncak. Menurun. Bila dah habis ibadah, dia sudah ingat shopping je. Shopping saja. Bila nak sampai Singapura, startlah macam-macam perkara dilakukan dalam kapal terbang, di app menunggu di airport dan sebagainya. Dan sampai Singapura kadang-kadang tak sempat balik rumah. Kat airport saja dah start dosa balik. Airport.
sebelum airport Singapura, airport Jeddah dia mula. Orang perempuan nombor 1 lah. Kita cerita orang perempuan. Orang perempuan 1 bulan dia tak make up, tak lipstick, semua tidak. Bila nak balik dah start pakai. Itu dah tanda tak mabrur lah. Sorry lah, banyak orang tak boleh terima. Tapi kita nak yang terbaik. Awak dah tinggalkan banyak perkara, tapi bila sampai airport Jeddah dah lain. Sampai Singapura, dulu kat Mekah, stokin berpakai. Aurat dia tutup dengan sempurna. Tapi bila balik Singapura, stokin dah tak ada. Asal kata lepas kadang-kadang terbang. Okey? Itu dah tanda. Dia cuma kat sana saja tuan terima. Tapi dia dah balik Singapura dah lain. Dia sampai Singapura, kita akan lihat airport saja. Start dia umpat, start dia kata, start dia hina orang. Dan orang tanya macam bagus sana. Okey lah juga. Perkataan Alhamdulillah tak keluar. Kadang-kadang dia pergi mangkali dengan saudara, dengan kawan, dengan family. Kadang-kadang kereta dia dah cakap. Kadang dia sebagai mak, anak dia tanya mak macam bagus mak sana, mak pergi dengan makcik okey. Nak cakap pun tak berani nak cakap lah. Tapi taubatlah, tak ikut dengan dia lagi sekali. Belum sampai Singapura. Dosa start buat. Kadang-kadang tak kata saudara mara kawan-kawan, mak share bagus mak. Tak 2 kali mak pergi share. Batang hidung pun tak nampak. Makan dia teruk. Ni belum sampai rumah tu. Okey. Yang ada kita lihat dia tak cakap ni semua, tapi sampai rumah 40 hari 40 malam, baju putih, selendang putih, semua putih. Laki-laki pun keluar kasut putih, songkok putih. Hati tak putih. Dan start bit by bit dia start balik pada amalan-amalan dia yang terbiasa. Haji Mardud awak akan lihat dia punya haji, Tuhan kita boleh lihat sudah ditolak dekat Mekah, kita boleh lihat. Dekat Mekah nanti dia gaduh dengan orang. Dia maki orang tu. Ibadat malas. Jangan kita fikir semua orang yang pergi Mekah tu buat ibadat tau. Yang ada tak semayang pun. Sampai subuh malas, pergi masjid malas. Dan kadang-kadang kita boleh lihat, saya sendiri ada satu kawan saya, dia ada travel agent dah meninggal pun. Dia pernah cerita dengan saya. Dia kata dan pegawai-pegawai pun yang ada saya kenal, dia pun mereka cerita pada saya. Hari nak balik keluar dari Mekah, satu khususia Mekah, siapa masuk mesti tawaf, siapa balik mesti tawaf. Kecuali awak uzur, wanita yang uzur, haid atau orang yang sakit. Masa nak suruh tawaf wada' tu, banyak yang tak mau buat. Tak mau buat. Itu suatu tanda awak tak ada mabrur. Padahal dia bukan sakit. Yang dia kata, nak tawaf lagi, banyak tawaf. So ni semualah kenapa kita tak dapat haji mabrur. Haji mabrur tak ada balasan melainkan syurga. Dia pergi pun dia baik, dia balik pun dia baik, bahkan bertambah-tambah amalan dia. Makin dia sadar, dia insaf yang dia sudah dibersihkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang terjatuh juga dalam dosa, dia menangis, minta ampun pada Allah. Kadang-kadang kita lihat kita kat Mekah misalnya, awak boleh bangun pukul 3 pagi, pergi masjid pukul 3 pagi, pukul 2 dah mandi dah, 2:30 dah mandi. Kita orang ni boleh buat ibadat lama. Tapi bila balik Singapura pukul 5 pagi pun tak bangun. Orang dah bangun subuh, dah setengah jam baru nak bangun. Ini bukan kebaikan. Dia kebaikan banyak. Jadi ini satu tanda lah. Kalau tanda haji mabrur, dia akan terus bertambah-tambahkan ibadah dia. Tambah ibadah, zikir dia, Quran dia, doa dia, bangun malam dia, solat sunat dia. Itu semua nanti kita akan bincangkan kemudian. Okay. Kemudian apa-apa perkara yang misalnya yang berkaitan kita akan bincangkan, sebab kita akan masuk kepada pantang larang, di situ banyak kita akan bincangkan. Okey. Baik, hari ini kita nak bincang apa yang kita nak bincang. Pertama sekali saya nak ulang balik ayat dari surah Ali Imran ayat 96 hingga 97. Apa dia? Saya nak ambil bahagian ujung dia saja. Walillahi 'alan nasil hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kerana Allah
hendaklah kamu menunaikan haji bagi siapa yang mampu pergi padanya. Saya cuma nak bincang walillahi 'alan nas. Kita nak pergi Mekah. Kita punya matlamat, niat kita hanya satu. Kerana Allah. Kalau kita pergi Mekah, sama ada kita buat umrah atau buat haji, kita tidak pergi kerana Allah Subhanahu wa taala, semuanya ditolak. Hati kita yang nak pergi ni kenalah dengan hati yang ikhlas. Amalan sama, hati kita tak sama. Sebab tiap-tiap amal tu dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap amalan tu dengan niat, dan tiap-tiap orang tu akan dapat apa yang dimaksudkan. Okay. So kalau kita pergi Mekah, apa niat kita? Niat kita kerana kita nak mendekatkan diri kepada Allah, nak junjung perintah Allah, nak ta'abudi, tunjukkan perhambaan kita. Kita hamba Engkau Tuhan, aku hamba Engkau. Kita datang kerana Allah. Tidak ada tujuan matlamat yang lain daripada mencari redha Allah. InsyaAllah akan dapat haji mabrur. Tapi kalau seorang itu, dia pergi, orang ni pergi, semua orang pergi sama, ambil syek, bayar duit, naik kapal terbang, semua sama, tapi niat masing-masing lain. Ada orang pergi Mekah kerana apa? Dia kata, kita mana-mana negeri dah pergi kan, Switzerland dah pergi, Australia dah pergi, England dah pergi, India dah pergi, China dah pergi. Macam kalau kita tak pergi Mekah, macam tak sempurna kan. So dia jadikan Mekah tu satu daripada destinasi pelancongan dia. So yang dia dapat makannya ni, nak tengok jugalah Kaabah tu. Macam nak tengok negeri tu, negeri ni. So dia nak tengok Kaabah. So itu je dapat. Dia tengok Kaabah, dia tak dapat apa benda. Sebab dia makan angin. Ada orang dia pergi Mekah, asal nak shopping lah, sambil dia ibadah, shopping. So dia akan habiskan masa dia lepas tempat shopping, dua tempat shopping, sana sini, mana-mana dia pergi, dah nak cari apa, jubah-jubah. Sana jubah murah, eksklusif pun ada, mahal pun ada, murah pun ada. Jubah ni orang beli berapa? 500 riyal. Awak beli berapa? 20 riyal. Macam sama aja, tapi tak sama kau tengok aku punya. Jadi dia nak beli jubah, dia nak beli minyak atar, dia nak beli batu akik, dia nak beli tu, dia nak beli ni. Jadi sebab itu pergi tu 2 beg, balik 5 beg. Because matlamat dia shopping. Haram ke kita shopping? Tak haram. Awak nampak beli, nampak depan mata beli, bukan pusing satu batu Mekah tu untuk beli barang. Selagi selagan dia boleh beli. Sebab itu sampai beg dia tak muat. So itu yang kita dapat, shopping. Okay. Awak pergi Mekah kerana apa? Niat kita tadi shopping. Niat kita kena apa? Mudah-mudahan balik, orang hormatlah kita sikit kan. Dia orang panggil kita apa? Haji. Perempuan hajar, ke ajar. Sedap nama orang panggil hajar. Ini orang tak ikhlas. Terus tukar name tag. Name tag dia, nama dia Ali. Misalnya lelaki nama Ali, Ali Al-Hajj, atau Haji Ali. Perempuan nama dia Fatimah, Hajjah Fatimah. Haji maknanya kita menuju kepada Allah, menuju ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan beberapa ibadah yang tertentu pada musim yang tertentu dengan niat yang tertentu. Tapi kalau haji, orang yang telah mengerjakan ibadah haji, so awak pamerkan dengan riak, hajah kamaria misalnya. Orang perempuan yang sudah mengerjakan haji kamaria. Haji Ali, orang laki-laki yang sudah mengerjakan ibadah haji Ali. Itu kan riak. Itu kan tak ikhlas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah pergi haji belum?
Pernah tak kita panggil Nabi Haji Muhammad? Tak pernah kita panggil nama Nabi Haji Muhammad. Tak pernah. Jadi kita kena jaga all this. Sebab itu akan menjejas kita. Niat kita tak bersih. Kita nak nama. Kita nak shopping. Kita nak beli barang emas kat Mekah murah. Untuk ini. Yang ada dia pergi, dia kata saya bukan nak shopping. Saya bukan nak ini. Tapi diorang semua ingat apa, diorang yang apa ni, ada saudara mara ke, keluarga-keluarga ke apa, yang pandang kita, barangkali kawan-kawan pandang awak, pandang kita tak ada mata. Masa mungkin kita moden, kita very modern lah. Diorang banyak ibadat, pergi belajar agama. Diorang ingat apa, diorang aja alim, diorang aja bagus. Nantilah aku pergi Mekah, baru kita belahak biji mata dia. Dia ingat dia je boleh pergi Mekah, aku tak boleh. Nanti aku tunjuk. So awak tak ikhlas. You want to show off. Ada orang pergi Mekah, dia tak ada macam gini. Dia kata, saya pergi kerana Allah. Tapi I want to show off awak punya kekayaan. Awak kata, nak ambil share paling mahal, ambil. Tak salah. Kita kat Singapura, share kita murah juga tahu. Kalau pergi kat Malaysia misalnya, ambil contoh. Saya dengar ada package sampai 120,000. 120,000 per person. Ringgit lah. Ringgit tak apa Ustazah. Tak sampai pun. Kalau separuh 60,000 mungkin tak sampai pun. Mungkin 40,000 lebih. 40,000 lebih murah ke? Pasal apa? Kita kaya, kita ada duit, kita nak duduk dengan kumpulan-kumpulan mak datuk, mak datin ni semua, orang kaya-kaya semua. Jadi awak nak duduk di tempat yang paling mahal, paling, jadi ini yang awak dapat. Kita nak makan sedap, nak gitu, nak gini. So ini yang kita dapat. Nak tunjuk orang, kau tanya awak pergi awak pergi ikut siapa? Kau cakap nama travel agent yang tak ada orang kenal. Bagus. Okey. Okey, bagus tadi. Kalau cakap travel agent yang hebat-hebat, wah happy lah. Dia tu bagus, tu share tu bagus. Bagus dia banyak jemaah dia. Banyak jemaah, sikit jemaah tak soal. Yang penting kita pergi ni ikhlas, kita tahu apa nak buat. Kita tak ada pergantungan pada Syekh Haji. Syekh Haji kita, dia pengurus. Menguruskan tiket kita, visa kita, tempat tinggal kita, makan minum kita. Dia guide kita untuk yang kurang faham. Lepas tu kena buat sendiri. Syekh Haji tak buatkan kita punya ibadah. Kita kena buat sendiri. Syekh Haji tidak buat taubat untuk kita. Kita kena taubat sendiri. Faham tak? Syekh Haji tak ada zikir untuk kita. Kita kena zikir sendiri. So kita yang nak pergi ni mesti faham apa kita nak buat. Kenapa kita pergi. Habis Syekh tak suruh, habis Syekh tak cakap. Kita mesti faham. Jangan pergi ni buang masa saja. Kita pergi, kita mesti faham. Ni nak buat, kalau kita pergi umrah, kita tahu masuk bila nak niat. Kat mana nak niat. Kalau Syekh tak bilang pun kita tahu. Sebab tu kita kena belajar. Lepas tu kita dah masuk. Apa yang tak boleh buat, apa boleh buat. Kalau kita faham, kita tak tertanya-tanya. Begitu juga kalau buat ibadah haji, kita tahu. Dekat Arafah apa kita nak buat. Kita bergantung dekat Syekh. Kalau Syekh kita tak pimpin dengan sebaik-baiknya, kita akan salahkan dia. Kita yang salah. So ini haji kita. Syekh haji itu sebagai pengurus yang menguruskan kita punya tiket, kita punya segala keperluan kita di sana. Makan minum kita, tempat tinggal kita, transportation kita. Okay? Itu dia uruskan sampai kita balik. Tapi ibadah kita yang nak buat. So hati kita mesti pergi kerana Allah. Bukan makna kita pergi ni kita mesti faham segala-galanya, mesti pandai segala-galanya. Tak. Ada orang dia pandai segala-galanya tapi tak kabur. Ada orang dia tak faham tapi dia sombong. Ada orang dia ada ilmu tapi dia tawaduk. Ada orang dia tak ada ilmu, dia tawaduk. Ini yang Tuhan pandang. Okay. So as kita belajar, kita akan berbincang banyak perkara tu. Sebab saya beri sepintas lalu saja. Nanti kita akan bincang bekalan bawa ke Mekah. Di situlah kita akan bincang keikhlasan dengan cara mendalam. Okay. Baik. Bila adalah ni saya minta selalu punya keikhlasan lillahi ta'ala, kita pergi tak ada niat yang lain. Okay. Cukup tak tu? Cukup tak itu? Ikhlas saja? La. Kita kena bawa
rukun Islam yang 5 tu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat kena bawa, dan rukun Islam yang kelima dalam menunaikan haji dan umrah ni dengan ilmu tu. Nak bawa rukun Islam, kita bukan orang Islam ke? Orang nak pergi Mekah ni Islam tak? Islam, orang kafir tak boleh masuk Mekah. Orang kafir tak boleh masuk Mekah. Habis kenapa kita nak bawa rukun Islam? Sangat mustahak kita bawa rukun Islam. Sangat mustahak. Okay. Kalau kita tak bawa rukun Islam, ibadah kita tak kesampaian mana-mana. Okay. Rukun Islam 5 perkara. Yang pertama apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Apa yang kita ucap? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Senang tak bawa ni pergi Mekah? Sebut memang senang. Kalau kita pergi Mekah, kita mengaku Tuhan kita Allah, apa saja yang kita buat hanya untuk Allah. Kita tolong orang. Kalau kat Mekah tu macam-macam kita boleh buat. Orang miskin ada. Kalau nak tolong orang miskin, tolong. Kita sedekah. Kalau kata saya, kita tak ingat apa-apalah. Kita kat Mekah tu, Mekah saya ada kasihlah 10 Quran. Saya wakaf. Madinah saya buat 10 Quran. Awak buat kerana Allah? Ya, kerana Allah, ikhlas. Kalau ikhlas tak cerita orang. Ingat, saya ku naik saksi tiada Tuhan yang aku sembah. Buat apa pun lillahi ta'ala. Jangan sekali-kali kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu Kahfi ayat 110 bahagian ujungnya Allah Ta'ala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mau berjumpa dengan Tuhannya, mana kita mau rahmat Allah, mau pertolongan Allah, mau perlindungan Allah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, bukan akhirat saja, dunia dan akhirat. Maka Allah berkata, hendaklah dia beramal soleh. Falyamal amalan soleha, hendaklah dia beramal soleh, benar-benar beriman, buat amal lillahi ta'ala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ibadah apapun. Jangan sekali-sekali sekutukan Allah. Itu tadi saya bilang tentang awak nak pakai nama Hajjah tu, itu dah kira bagian riak. Riak tu syirik. Kita kadang tak, saya tak sebab berhala. Tapi itu riak adalah syirik. Ikhlas lawannya riak. Riak tu syirik. Ikhlas lillahi ta'ala. Kita mengatakan Tuhan kita Allah, yang kita sembah Allah. Kita pergi Mekah. Kita di Singapura kita solat. Menghadap mana kita salat? Menghadap mana? Menghadap kiblat kan? Kiblat tu di mana? Menghadap arah Kaabah. Adakah Kaabah tu Tuhan kita? Bukan. Kaabah bukan Tuhan kita. Dia cuma arah saja. Kita tak menyembah Kaabah. Kita hanya menyembah Allah. Sayyidina Umar bila dia tawaf, dia tengok orang dah mulai berpusu-pusu ke Hajar Aswad, dia bercakap dengan batu. Hai batu, kau hanya batu. Kalau aku tak lihat Nabi Muhammad cium kucuk kau, aku tak cium kau. Kau tak memberi mudarat, tak memberi munafaat. Tapi Sayyidina Ali menegur dia. Batu ni akan jadi saksi di padang mahsyar. Siapa yang ikhlas cium dia, siapa tak ikhlas cium dia. Okay. Kita pergi ke Mekah, kita menghadap arah Kaabah. Kalau kat Singapura semua orang satu arah. Tapi kat sana Kaabah tu di tengah-tengah. Keliling Kaabah tu orang menghadap. Kita tak sembah dia tau. Dia batu, jangan syirik pada Allah. Tapi apa makna Kaabah? Apa makna kiblat? Arah, direction. Bermakna kalau kita punya hati hanya kepada Allah, hidup kita hanya cari jalan menuju kepada Allah. Dengan cara apa kita boleh menuju pada Allah? Dengan banyak beribadah pada dia. Jangan malas. Jangan lakukan perkara-perkara yang mungkar.
perkara-perkara maksiat. Jangan pandang ini dosa besar, ini dosa kecil. Kita yang kategorikan ini dosa kecil, dosa besar. Mungkin pada kita dosa kecil, itu besar, itu menyebabkan kita masuk api neraka. Bila dosa is dosa. Jangan ambil ringan perkara dosa. Bila perkara baik is perkara baik, Allah akan beri ganjaran banyak pada kita kerana melakukan banyak perkara kebaikan. Hidup dalam dunia sekali saja, muda sekali. Pinjaman kita umur dalam dunia hanya berapa jam kalau ikut kiraan akhirat. Kita kena isikan dengan sebanyak-banyak mungkin, sebaik-baik mungkin. Kita buat apa, tolong orang, buat apa pun kita buat bukan minta balasan, bukan minta penghargaan. Orang balas, tak balas, orang kenang, tak kenang, serah pada Allah. Sebab Allah akan balas kita. Bila kita sembah Allah, ikut kata kita dan kita hamba Allah, ikut perintah Allah. Takut kepada Allah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam agama Islam. Sebab takkan selamat kita. Bila kita orang itu orang Islam beriman, insya-Allah dia selamat. Bila orang tu dia Islam tapi dia syirik pada Allah Ta'ala. Misalnya ada orang pergi Mekah, dan dia beli tau kelambu Kaabah sekeping sampai 3,000. Buat apa awak beli? Benda tu tak jual. Orang bikin bisnes, semua dosa. Itu benda memang dipotong, dibagi-bagi aja. Dia beli 3,000. Why? Kenapa sampai begitu dia sanggup bayar? Sebab pada dia ini kelambu Kaabah. Kalau taruh dalam rumah, pencuri tak masuk, rumah tak terbakar, rumah tak tenggelam di air. Dan ini kelambu Kaabah kalau ada kat rumah, ada orang sakit, demam apa sakit, rendam minum air dia baik. Kalau ini kelambu Kaabah, kita berniaga taruh dalam laci, taruh bawah cash box ke apa, niaga kita laris. Na'udzubillah, habis iman. Kelambu Kaabah tak boleh beri manfaat atau mudarat. Dia tiap-tiap tahun ditukar, ada factory kat Mekah tu. Okey. So ada orang dengan kelambu Kaabah. Ada orang dia pergi kat Mekah, nanti dia kata ambil apa batu ke, ambil apa barang ke, ambil apa ini ke, taruhkan satu barang ke, tengah tawaf tu taruh satu duit dekat tepi Kaabah, taruh tepi Kaabah, pusing tawaf 7 keliling, selesai ambil balik tu duit. Ini duit jadi ibu duit. Jadi ibu duit ni, ibu kan beranak kan, nanti balik ibu duit ni akan beranak nanti kaya. Na'udzubillah, habis iman. Habis iman dia. Kalau dia pergi ke Mekah, dia pergi minta dekat Kaabah. Rosak iman dia, syirik. Kaabah batu, dia tak boleh beri kita apa benda pun. Kita minta kepada Allah. Kita disuruh tawaf, kita tawaf. Kita disuruh doa, kita doa. Yang memberkabulkan doa kita bukan Kaabah tu. Faham tak? Bukan Kaabah yang kabulkan kita berdoa. Itu tempat yang baik, Allah suruh kita pergi. Mudah-mudahan kita berada di tempat baik, Allah yang akan kabulkan doa kita. Bukan Kaabah tu. Allah suruh kita jalan di Bukit Safa dan Marwah, doa situ kabul. Ingat, yang kabulkan doa kita bukan Bukit Safa dan Marwah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi di Arafah, disuruh kita berdoa, menangis, minta ampun pada Allah. Allah akan turunkan rahmat, dan hari itu Tuhan akan bebaskan ramai manusia yang sudah ditetapkan sebagai ahli neraka akan dibebaskan. Kita hadir, kita doa. Kerja kita, usaha mana yang Allah suruh. Itu mengatakan Tuhan kita Allah. Bukan kita rasa Arafah itulah, bumi itulah yang akan menyelamatkan kita. Tempat-tempat ni tempat baik, tapi jangan pandang tempat ni yang kasih kabul doa kita. Awak minum air Zam-Zam, minum sebab Nabi suruh kita minum, Nabi suruh kita doa. Tapi yang menyembuhkan kita penyakit, yang beri kita hati terang dan sebagainya, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala kata iza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Apabila Allah kehendaki sesuatu berlakulah perkara itu. Bila Allah kehendaki. So jangan sekali-kali kita pergi Mekah dalam keadaan yang kita punya hati ragu-ragu terhadap Allah. Apatah lagi kita hidup di akhir zaman. Kita lihat begitu banyak sekarang masalah-masalah yang melanda dunia ni. Orang Islam mungkin kena kompres, kena tekan. Banyak orang Islam meninggal, banyak gempa bumi, banyak gitu, banyak gini. Kemudian teknologi moden pun banyak ada kan.
Macam-macam orang handphone sekarang macam-macam, ada itu, ada ini, ada. Kita jangan sampai keadaan dunia kita yang begitu hebat dengan sains dia dan begitu banyak masalah dia, dengan problem dia, dengan peperangan dia, dengan gunung berapi lah, dengan gempa bumi, kita boleh lupa pada Allah Ta'ala. Segala ni Allah Ta'ala firman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit, bumi, planet, segala cakrawala, bulan, bintang, matahari, semua ni seluruh alam, siang malam, pertukaran siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang mau berfikir. So bila kita bilang aku mengaku tiada Tuhan yang lain yang boleh disembah melainkan Allah, kita juga mesti tanamkan dalam hati kita, walau siapa pun dalam alam ni mengatakan ini Tuhan, ni Tuhan bangsa ini, ni Tuhan bangsa ini, ni Tuhan bangsa ini, kita bilang la, tak ada Tuhan melainkan Allah. Ini semua tak layak dipanggil Tuhan. Ini semua batu, ini semua kayu, ini semua api, ini semua perkara-perkara yang Allah ciptakan. Dia bukan Tuhan, tak layak dipanggil Tuhan. Itu yang saya dalam kelas, kalau bahagian syahadah ni saya selalu ingatkan. Saya beri contoh paling senang. Katalah hari ni awak datang belajar, kalau orang tanya awak, siapa Tuhan ke awak, siapa awak sembah? Saya sembah Allah. Betul tak jawapan tu? Betul tak? Orang tanya kita, siapa awak sembah? Apa jawab kita? Saya sembah Allah. Betul tak? Betul. Tapi tak tepat. Awak mengaku awak sembah Allah, tapi awak tak menafikan yang lain. Sebagai contoh, ini kita bukan nak bandingkan Allah, untuk beri kefahaman pada kita. Misalnya, satu orang datang jumpa awak, semalam, katalah besok orang tanya, semalam awak pergi belajar khusus haji, dekat Masjid Istiqamah, awak jumpa tak Fatimah? Fatimah datang tak? Datang. Memang Fatimah datang kan? Misalnya ada orang lah bilang Fatimah binti Muhammad misalnya, datang tak? Datang. Mana awak mengaku kan dia datang kan? Tapi awak tak nafikan yang lain kan? Mana Fatimah datang, Aisyah pun datang lah. Awak tanya Fatimah, saya jawab Fatimah datang. Tapi Aisyah pun ada, Khadijah pun ada, kan? Maimunah pun ada, Safiyah pun ada. Masa awak tanya Fatimah datang. Tapi kalau orang tanya pada kita, Fatimah datang tak semalam? Tak ada orang datang melainkan Fatimah. Bezakan statement tu. Mana tak ada yang lain melainkan Fatimah seorang. Kalau orang tanya kita, awak sembah siapa? Saya sembah Allah. Bermakna kita orang Islam sembah Allah. Ini Tuhan orang Islam. Tapi ini Tuhan Cina, ini Tuhan Hindu, ini Tuhan Buddha, ini Tuhan Kristian. So ada banyak Tuhan. La. Bila kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tak ada Tuhan, makna dalam alam ni tak ada sesiapa yang boleh dipanggil Tuhan, boleh dipanggil God, Lord atau siapa je bahasa yang digunakan. Tak ada. So, yang mereka sembah semua adalah batu ciptaan manusia, kayu ciptaan manusia, gambar ciptaan manusia. Dia tak layak dipanggil Tuhan. Kalau ada satu cicak ke satu apa benda, najiskan mereka, kotorkan mereka, gambar-gambar atau batu-batu ni pun tak ada daya nak menghapuskan, nak menghalau cicak tu. Jadi mereka layak ke kita panggil Tuhan? Tapi orang-orang yang bukan Islam, dia nak panggil dia Tuhan dia biasa sukalah, dia punya right, kan? Sebab kita tak buta. Kalau saya selalu contohkan beg saya ni, saya tunjuk awak, saya tanya ni apa? Awak akan cakap beg kan? Ni apa ni? Beg, bukan periuk. Awak terima tak saya bilang periuk? No, saya bilang beg. Saya bilang bukan periuk. Awak tentu tak boleh terima. Tapi saya bilang awak kan murid, saya guru. Guru cakap periuk lah. Yelah, guru dah cakap periuk. Tapi awak ada mata tak? Awak nampak tak ni periuk ke beg? Awak nampak dia beg kan? Sama macam kita nampak itu batu, takkan kita nak panggil dia Tuhan. Faham tak? Kita nampak dia batu, dia bukan Tuhan. So takkan kita bilang ini Tuhan Cina, Tuhan Melayu, Tuhan India, Tuhan, tak ada. Tuhan hanya satu. Satu kita bilang kul huwallahu ahad. Allah tu tunggal. So kita menafikan.
Tak ada yang lain layak dipanggil Tuhan. Tak ada yang lain ada sifat kesempurnaan melainkan Allah. Allah yang maha berkuasa. Dia yang jadikan langit, bulan, bintang. Kita tu nak cakap lain lah. Air yang kita minum tu, kita renungkan air kita minum. Kita boleh jadikan tak? Adakah yang mencipta air ni manusia macam kita? Ini betul Ustazah, ni air ni Indonesia punya ke, Malaysia punya ke, Johor punya, Singapura punya agaknya. Ni air Singapura punya produk. Tapi dia cuma produkkan mana? Air itu siapa yang bikin? Okay. Siapa yang bikin, yang tumbuhkan pohon-pohon, buah-buahan, sayur-sayuran? Siapa yang adakan ikan-ikan di laut? Manusia boleh buat kajian, macam-macam kajian. Terus saya cakap, manusia di akhir zaman ni kita ada IT kan? Information technology, hebat kita punya IT. Zaman Nabi pun dah ada IT. Itu lebih hebat dari IT hari ini. Kalau itu, zaman dulu punya IT ada pada kita, Masya Allah, kita punya tauhid tak boleh rosak. Apa IT zaman Nabi yang ada sampai hari ini, sampai kiamat? Iman and taqwa, IT juga. Betul tak? So when you have iman and taqwa pada Allah, kita takkan syirik pada Allah. Dan pergi ke Mekah lillahi ta'ala dengan iman dan taqwa. Itu information teknologi kita yang kita bawa. Kita tak sembah Kaabah sebab kita tahu ini bukan Tuhan kita. Orang kafir can say anything dia nak dalam YouTube, kan? Orang Islam sembah Kaabah, macam-macam lah, kotor-kotor pun dia cakap. Pasal Hajar Aswad dan sebagainya. Kita bilang sebab dia buta, dia tak tahu. Kita tak pernah sembah batu. Kita mengeliling Kaabah tu bukan kita sembah dia. Okay? Kita sembah Allah. Kita Kaabah sebagai arah. Bagi orang-orang beriman, dia faham apa makna arah, direction. Kalau kita pergi dengan iman dan taqwa, benar-benar beriman, benar-benar tawadukkan diri pada Allah, benar-benar minta ampun, menangis banyak pada Allah, dia akan nampak arah menuju jalan Allah. Segala yang orang rasa berat, susah, dia akan jadi senang. Sebab dia nampak ikut arah. Ini arah membawa kita dekat kepada Allah. Okay? Kita ada keluarga, anak, penak, cucu, cicit, suami, isteri, semua kita ada. Tapi ini semua benda-benda kita tahu kita akan tinggalkan mereka atau mereka tinggalkan kita. Kita akan balik pada Allah. Kita akan bawa semua amalan kita sendiri. Tak ada mak, tak ada bapa boleh tolong, tak ada suami, tak ada isteri boleh tolong, tak ada anak, tak ada keluarga, tak ada harta, tak ada pangkat, tak ada nama, kedudukan yang akan menolong kita. Kalau ini semua menjadikan kita lalai kepada Allah, syirik pada Allah, na'udzubillah. Kadang-kadang kita nak, seorang lelaki barangkali dia nak kerja, dia hendak senangkan anak isteri sampai dia sanggup deraka pada Allah. Dia sanggup misalnya pecah amanah, buat macam-macam. Kita nak senangkan anak isteri kita, kita sanggup yang ada sampai syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa bomo lah, jumpa itulah, jumpa ni, pakai itulah, pakai inilah, ini kita punya usaha. Kita buat amalan-amalan yang tak ada. So kita pergi Mekah, kita kena bawa tauhid yang bersih. Aku datang ke Mekah hanya kerana Allah, untuk Allah, tidak ada untuk yang lain. Kita takkan lakukan syirik. Kita takkan nak pergi, misalnya ada orang pergi, nak peluk tiang, nak bawa balik jin toyol, nak minta tu, nak ambil ni, nak bawa ni, semua boleh kasih aku senang, kasih aku, tak. Kita pergi hanya untuk ibadah dan itu saja kita buat. Tak ada syirik pada Allah. Makin kita di Mekah, makin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengatakan, aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Dia Nabi kita, dia membawa undang-undang syariat. Syariat Allah dia bawa. Ini undang-undang, ini peraturan-peraturan yang kalau kita ikut, kita selamat dunia dan akhirat. Ini kita kena jaga. Sebab kita di akhir zaman ni, macam-macam kita lihat pegangan-pegangan manusia dalam dunia ni. Semua klaim ini syariat betul, ikut Nabi Muhammad, tapi sebenarnya tak ikut. Sebenarnya tak ikut. Apa saja amalan, walaupun berzikir, walaupun baca selawat, walaupun buat apa pun, kalau dia bukan buat ikut bagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ditolak. Okay.
Dunia kita dilanda sekarang. Semua orang suka berzikir. Okay? Satu dunia orang berzikir. Tapi kita tengok, ada zikir-zikir tu, kita tengok, kita sendiri boleh tahu ini bukan Nabi Muhammad. Walaupun lidah bilang Allah, Allah, Allah. Dia selak atas Nabi. Tapi kita bilang, ini Nabi tak ajar macam gini. Ini tak masuk akal. Nabi Muhammad tak buat, sahabat tak buat, ulama-ulama dahulu tak buat. Orang sekarang buat. Dan oleh kerana ramai dah buat, orang dah tak nampak lagi salah ke betul, orang dah tak peduli lagi. Okay. So kita kena berhati-hati. So kita nak pergi sana, amalan-amalan yang kita nak lakukan ialah amalan-amalan ibadah haji ni yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi dan kita tidak letakkan Nabi Muhammad di taraf ketuhanan. Kalau kita pergi ke Madinah misalnya, ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi kita, kekasih Allah, kita semua cinta pada dia, kita nak ikut. Kalau kita baca selawat tapi ajaran Nabi Muhammad kita tak buat pun tak ada erti. Kalau ada orang pergi ke Madinah dan sampai di Madinah, tiang-tiang semua dia sapu dengan selendang dia, dia buat perkara-perkara khurafat, ini pun Nabi tak suka. Tuan tiba Madinah kita bincangkan. So kalau kita mengatakan saya bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, kena bawa ini syariat semua hidup kita. Pergi Mekah kena bawa, jangan syirik pada Allah dengan apa sekalipun. Okay. Kemudian kita bawa rukun Islam yang nombor 2. Apa dia rukun Islam yang nombor 2? Solat. Apa tu solat? Nyari bukan nak buka cerita ilmu fikih. Solat kita kalau belajar ilmu fikih, pertama saya akan terangkan pengertian solat, hakikat solat, roh solat. Itu dalam bab fikih lah kita boleh bincangkan. Tapi bila kita bawa solat, kita lihat ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salat li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat akan aku. Solat ni untuk kita ingat pada Allah. Solat ni adalah doa kepada Allah. Okay. Bila orang tu ingat kepada Allah, benar-benar daripada hati, dengan makrifat yang betul, dia akan terhindar daripada dosa. So Allah sendiri dah terangkan dalam surah Al-Ankabut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah seorang dari melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Kalau kita dirikan solat, tapi kita terus melakukan kemungkaran, mana solat kita ada sesuatu yang tak kena, ada sesuatu yang rosak. Okay. Kita dirikan solat misalnya, time solat pagi 24 lah. Dia dirikan solat. Dia pakai telekuk, alhamdulillah. Habis solat, apa dia pakai? Dedak aurat. So something is wrong with your solat. Tak mencegah kita dari maksiat. Kita orang lelaki dirikan solat, alhamdulillah. Masjid ada sembahyang Jumaat, ada belajar, ada zikir, orang lelaki pergi. Tapi bila hari Minggu pagi dia pergi jogging, dia pakai seluar pendek, ada dengan rantai. Ini erti solat dia tak mencegah dia daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Okay. Something is wrong somewhere. Kena cari. Apa sebab aku solat macam itu? Sebab solat mendekatkan kita kepada Allah. Solat mencegah kita daripada maksiat. Banyak kelebihan-kelebihan solat. So kita kalau pergi ke Mekah, kita kena bawa ini rukun nombor 2 juga. Pertama, kita dah bersih kita punya i'tikad. Kedua, kita nak buat pendekatan kepada Allah. Kita bawa solat. Solat apa? Solat, kata Allah Ta'ala, dirikan solat untuk ingat aku. So kita kena pergi Mekah, kena ingat Allah banyak-banyak. Banyak-banyak. So itu disebut dalam beberapa ayat yang Allah Ta'ala suruh, lila syahadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Siapa yang pergi haji, kalau bersih niat, bersih cara, betul cara dia Allah janji dia akan melihat, menyaksikan beberapa perkara luar biasa yang dia akan dapat. Dan hendaklah, kata Allah, ingatlah kepada Allah pada beberapa hari yang ditentukan. Sebut nama Allah dengan sepenuh-penuhnya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya daripada hati kita, bukan kat lidah aja. Kita khawatir kita di akhir zaman,
kita dah terlalu syok dengan muzik tau. So kita punya zikir-zikir pun ada muzik. Muzik macam mana? Misalnya kadang-kadang maulid-maulid kita asyik nak pukul gendang saja. So ada orang dia seronok bunyi gendang, dam dum bunyi gendang kan. So dia seronok bunyi tu macam semarakkan hati dia. Yang ada tak pakai gendang. Tapi dia kata macam kalau kita sebut zikir la ilaha illallah, orang ni baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin dia tak rasa sangat. Cuba buat dia ada tune sikit. Bila ada tune semua orang suka kan. Tapi apa yang kita baca tu tak sampai ke hati kita. Sebab kita prone to music. Dalam Islam banyak muzik sekarang. Banyak orang tertarik dengan muzik. Walaupun dia baca selawat, walaupun dia baca apa, orang tertarik kat muzik. Bukan pada bacaan tu. Kadang kita tengok ada macam-macam selawat di akhir zaman ada. Kalau buka kat YouTube tu macam-macam tengok. Sebut nama Allah tapi boleh joget lelaki dengan perempuan. Ni zikir apa ni dah kau dah joget? Ada lelaki, ada perempuan boleh joget sama-sama. Tapi mulut Allah, Allah, Allah. Yang ada macam nak bergaduh, nak berperang dalam dengan zikir. Nabi tak ajar gitu. Kita zikir bila kita solat, kita nak ingat Allah. So kita pergi Mekah, kita nak ingat Allah banyak. Banyak perkara di sana Allah nak uji kita punya iman. Kita ni tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? So bila kita bertamu di rumah orang, kita tak boleh cerewet kan? Kalau kita datang rumah orang, ada orang, ada tamu tanya, nak minum air apa? Panas ke sejuk? Awak kena pilih satu kan? Dia bilang panas. Panas makna mungkin kopi panas, teh panas, Milo panas, Horlicks panas. Dia bawa tu semua. Saya tak minum ni semua. Koko panas ada tak? Cerit kan? Dah janji panas. Sejuk. Dia kasih air dalam icebox, dia taruhkan air sejuk. Air sejuk ni sirap tak ada. Awak tak berani cakap kan? Orang datang rumah orang minta sirap, minta tu, minta ni. Malu bukan kita kan? Dia bilang makanlah sikit Orang tu pun dia keluarkan lauk semalam sikit, lauk kemarin sikit, tu sikit-sikit makan. Ni bila lauk? Ni lauk semalam. Tak maaf lah saya ni tak makan lauk semalam. Boleh? Awak datang rumah orang cakap macam itu? Kan? Awak pergi orang kahwin saja. Mentang-mentang lah awak kasih envelope. Awak expect apa? Aku dah kasih envelope, habis makan dia lebih kurang aja. Ustazah tu selalu cakap, kalau kau nak buat kerja kahwin tak ada duit, ikut macam zaman Nabi. Nabi ada masa buat kerja Nabi kahwin, Nabi cuma kasih korma aja. Buat kerja kahwin kat Singapura kasih korma aja. Orang nak kasih satu envelope pun dia fikir tak payah kasih, dia kasih korma aja. Kan? Tak ada duit, buat roti prata aja sudah. Boleh? Zaman Nabi boleh, zaman kita tak boleh. Sebab kita ada nak jaga kita punya status. Okay? Jadi kita datang orang tahu apa kita makan. Kita datang rumah Allah, negeri Allah. Masjidil Haram ialah rumah Allah. Makkah ialah negeri Allah. Allah nak bagi apa pada kita? Allah bagi. Tapi saya dah bayar apa? Saya bayar paket saya mahal. Saya dah janji dengan Syekh kita nak suami isteri satu bilik. Syekh ni kata boleh awak bayar 1,000. Saya dah bayar 1,000 ekstra. Sampai Mekah dia tak kasih kita satu bilik. Apa punya Syekh makan duit aja. Kalau misal duit nombor 1 dia minta. Bila sampai sini semua kita bukan janji. Ini awak lupa pada Allah. Kita boleh buat perjanjian dengan Syekh, tapi bukan Syekh punya negeri itu. Itu negeri Allah. Itu rumah Allah kita pergi. Kita bayar berapa banyak. Tuhan kata kau takkan dapat tinggal satu bilik dengan isteri kau. Okay. Sebab tu kita kena bawa ni. Pergi sana mesti ingat Allah banyak-banyak. Allah suruh kita pisah. Habis kita dah bayar. Mungkin ada baik lah awak pisah. Bukan wajib berpisah. Bukan tak boleh suami isteri tinggal satu bilik. Tengoklah, kalau suami isteri tu muda, current masih bagus kuat, takut dia menangkap. Sebab itu baiklah berpisah. Kalau awak dua-dua dah tua, current pun dah puluh tahun dah pakai current, nak kena
bikin baliklah macam Masjid Ansar kan. Semua dah roboh dah Masjid Ansar tu. Nanti dia bikin. Bila bikin mudah-mudahan sound system dia baik. So kalau kita bilang kita tak ingat apa-apa, tak apa, tinggal tu bilik tak apa. Tapi awak orang muda, mungkin macam-macam masalah berlaku. Ini Allah lebih tahu. Ini negeri Allah. So bila kita pergi itu solat, mengingatkan kita kepada Allah. So bila kita pergi kepada Allah, negeri Allah, kita kena selalu ingat Allah. Bawa solat kita. Itu hubungan kita dengan Allah. Mana kita pergi Allah nampak. Awak masuk masjid, awak masuk rumah Allah, ada adab, ada sopan. Orang lelaki semua buat. Kita pun boleh lah. Apa nak buat? Dia dah pakai kain ihram. Ni musim haji lah kan. Dia pakai kain ihram. Lepas tu penat. Kat situ juga dia terbongkang kain ihram dia. Kat depan Kaabah, kat sana sini. Bagus ke tu? Mana ini orang lupa Allah. Al-haya'u minal iman. Malu tu daripada iman. Ini orang tak ada ihfa, tak ada malu. Tak ada kesopanan. Awak dengan kain ihram 2 keping tu lain barang tak pakai. Lepas tu awak terbongkang gitu. Habis tidur pula lenyak-lenyak. Perempuan lalu, laki-laki lalu. Malu kan? Dia laki-laki yang perempuan. Kalau kita ingat Allah, macam mana kita ingat dalam solat ingat Allah. Kita nak bawa ni pergi Mekah. Orang perempuan, dia masuk masjid. Awak pakai apa? Pakaian muslimah lah. Bukan jarang. Saya pernah pergi Mekah. Satu perempuan jalan depan saya. Dia pakai pants dengan blouse. Tudung kontot. Saya pun masuk, dia nak keluar. Saya tengok dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pakai hitam. Orang Arab sana suka pakai hitam. Saya masih pakai hitam. Agak dia ingat ni saya ni agak mana lah. Pada orang Singapura. Saya tahu dia orang Singapura. Sebab dia pakai, orang Singapura kan dia, awak travel agent mana, ada dapat bag kan. So dia pakai bag tu, saya tahu dia orang Singapura. Saya tak payah sebut lah Syekh mana punya kumpulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cakap dia, awak baliklah cepat. Dia tengok muka saya. Saya bilang saya orang Singapura. Awak balik cepat, bukalah pakaian. Jarang pakaian awak. Ini masjid Allah. Jarang. Kita fahamlah bila saya cakap jarang. Sampai saya terangkan lagi kan. Dan ini dalam masjid Allah. Okay. So, kita kena jaga. Jadi kita kena, apa kita buat selalu ingat Allah. Kita kena ingat Allah di mana-mana. Allah nampak, Allah lihat semua perbuatan kita. Itu antara kita dengan Allah. Solat, selain daripada kita dengan Allah, kita dengan manusia. Kita bila solat berjemaah, apa maksud kita, kenapa kita disuruh berjemaah? Supaya kita ada hubungan dengan manusia. Jangan sombong sendiri, jangan penting diri sendiri. Kadang-kadang dalam jemaah, kita ambil Nabi ajar kita, lelaki atau perempuan solat berjemaah ikut imam, kita kena bau dengan bau rapat. Kalau kat Singapura, kita cakap cerita orang perempuan dulu. Untuk perempuan itu, Ustazah tahun perempuan. Orang lelaki pun dia sembahyang, dia punya bau renggang-renggang. Seolah kadang-kadang orang ingat satu sajadah tu 1 orang. 2 sajadah 2 orang. Kadang 2 sajadah 3 orang boleh masuk. Bau kena rapat. Kita dah tak ikut sunnah Nabi. Kita tak jaga saf. Bermakna situ juga menunjuk akhlak kita. Kadang-kadang kita pula orang perempuan. Orang lelaki jarang buat ni. Ini orang perempuan. Dia dah taruh satu keping kain untuk dia sujud. Nak orang cakap, marilah rapatkan saf. Dia tak mau rapat. Pasal kain yang sekeping tu, tualah dia ke apa, dia dah taruh, dia tak nak bergerak. Itu menunjukkan kita ni sangat something is wrong somewhere. Sebab tujuan kita disuruh berjemaah, kita kena always raikan orang, ikut pendapat ramai, musyawarah, kita bergotong royong, kita bekerja sama, bukan jadi orang yang penting diri sendiri. Apa kita buat kita sukalah. Aku nak diri mana aku suka. Islam ajar, Nabi ajar kita bersaf tu rapat-rapat supaya kita dapat saf yang sempurna, supaya syaitan tak boleh mencelah di tengah-tengah, dan supaya kita dapat khusyuk dalam solat. Tapi kita tak nak. Why? Sebab kita ada ego, kita ada takabur. Tak mau rapat dengan orang. Orang suruh boleh marah. Awak nak orang rapat dah, marah lagi. Ini berlaku. Kalau kita pergi kat Mekah pun kita akan lihat macam itu.
Kecuali awak tengok setengah-setengah orang lah, setengah mereka, pertama saya selalu perhatikan orang Arab selalu. Mereka boleh berbual-bual, tapi bila nak solat, rapat mereka. Kebanyakan mereka akan rapat-rapat. Sebab itu sunnah Nabi. Sebab kita, kalau kita bukan bangsa dia pun, dia tarik masuk, suruh rapat. Orang kita ada lemah sikit kat situ. So kita, bila kita pergi Mekah, kena bawa kita punya solat, yakni hubungan kita dengan manusia. Tak boleh penting diri sendiri, kena ingat orang lain. Okay? Tapi bila kita pergi Mekah hari ini, banyak kan kita akan lihat orang-orang yang penting diri sendiri. Kat Madinah, terutama tempat bagi orang perempuan, nak sejarah Nabi tu bukan senang. Tapi ada orang, dia masuk, dia terus duduk, dia kontrol tempat tu, dia tak bagi orang lain duduk. Dia sujud berjam-jam, lama-lama, dia tak nak kasi bangun, pasal dia tak fikirkan orang lain. Itu bukan matlamat kita. Kita disuruh disiplin, kita disuruh ingatkan orang lain, tolong orang lain, bantu siapa yang kita boleh bantu. Kita tengok dalam solat, kita diajar bersaf-saf, diajar solat pakai waktu, berwaktu-waktu, subuh, zuhur, maghrib, isyak dan sebagainya. Hari kita Singapura pun sama, kita tak pergi Mekah pun kita kena sembahyang ikut waktu-waktunya. Ini semua ajar kita berdisiplin. Sebab kita punya diri, hidup kita kalau tak ada disiplin, kita akan jadi orang yang kasar, pemalas, orang yang selalu nak orang buat uruskan kita. Kita kalau misal kita jadi anak dah besar, dah dewasa pun tak nak kerja, sebab dia kata bapak aku ada, bapak boleh kasi makan. Kita tak ada disiplin diri. Kita kalau budak sekolah, kita masih kat universiti ke apa, ada kerja-kerja apa pun malas nak buat, pasal tak ada disiplin. Kita diajar dengan solat tu, berwaktu-waktu ajar kita berdisiplin, menjadi orang yang tertib. Ini yang kita nak bawa. Menjadi orang yang disiplin. Kita tahu kita berada di Mekah. Aku datang sini all the way, tinggal keluarga, tinggal segala-galanya. Kalau kat sini aku tidak berdisiplin, tidak berperaturan, rugi aku, rugi yang amat besar. Berperaturan maknanya ini, pertama ingat, engkau datang kerana Allah, engkau datang rumah Allah, engkau datang negeri Allah. Ini semua saudara kamu. Jangan pandang mereka orang lain. Kalau kita boleh disiplinkan diri kita, awak akan jumpa banyak orang baik. Kadang-kadang orang pergi Mekah, yang dijumpa semua orang jahat. Orang kaki gaduh, orang suka tolak. Sebab kita tak ada disiplin, Tuhan tak kasi kita jumpa orang baik. So ada tamu yang kasar, biadab, ada tamu yang baik-baik kan. So kita jadi orang baik dulu, insya-Allah jumpa orang baik. So kita disiplin. So lagi yang kita dalam kita lihat pada solat, kita akan jadi orang yang bersih. Orang yang solat tu bersih. So bersih ni bukan bersih zahir saja. Orang yang solat dia nak ngadap Allah. Kalau ngadap manusia dia nak pakai lau-lau, nak ngadap Allah dia pun nak pakai bersih. Dia tak nak kotor, walaupun berbau dia tak pakai. So bila kita pergi tu, kita bawa kebersihan hati, kebersihan jasad, kebersihan niat. Ini solat ni rukun Islam nombor 2 kita bawa. Bukan bersih zahir saja, batin pun bersih. Sebab kalau belajar bab tahara misalnya, bab kesucian, belum kita masuk bab pertama, bab air tu, kita bincang bab kesucian. Kesucian tu ada 4 perkara nak suci. Pertama kita nak belajar, kalau orang nak salat, dia kena suci daripada segala najis dan hadas besar, hadas kecil. Itu semua orang tahu lah. Jadi nak suci tu dia kena belajar bab air, dia kena belajar bab najis, cara cuci dan sebagainya. Tapi kalau orang tu bagus sajalah, dia tahu, mandi hadas tahu, angkat wuduk tahu, pakai dia suci bersih daripada najis. Tapi anggota dia tak suci. Macam mana ibadah dia Tuhan nak terima? Tak boleh naik. Anggota dia tak suci macam mana? Anggota dia buat dosa, buat maksiat, lidah bohong, maki orang, suka cakap kotor-kotor. Kita orang Islam jangan cakap nak maki orang Islam. Orang kafir pun kita tak boleh maki. Batu pun kita tak boleh maki. Ini kebersihan anggota kita. Mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita. Ini semua kita nak jaga. Tadi pagi seorang hamba Allah bercakap dengan saya.
Dia kata, kita sekarang dia cakap, beritahu saya pun boleh ambil lah. Dia kata, kita boleh ambil ini apa, masuk form, ambil supaya kalau kita masuk hospital, pergi dentist, dapat kurang kan. Bila dia bilang dia, ada orang ni yang dia cakap saya ni, orang kaya, rumah batu ada. Rumah batu bukan landed property pun ambil ni subsidize punya ni. Saya bilang, ini tak bersih, ini tak betul. Islam ajar kita kena hidup watawasau bil haq, hidup dengan kebenaran dan kebersihan. Awak orang mampu, awak tak boleh ambil ini benda-benda yang diberi untuk orang-orang yang kurang mampu. Mungkin kita ada duit tapi tak cukup, tak apa, ini awak ada landed property. So ini tak bersih tau. Kalau kita nak bincang banyaklah, itu semua dalam tasawuf. Okay? Kita jadi orang Islam, Allah lihat semua perbuatan kita, bukan kat Mekah aja. Sebab kita nak bawa balik tau. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa buat amal baik walau seberat debu pun, tak ada manusia tahu, Allah akan beri balasan. Satu orang beriman, dia buat apa kerana Allah, dia tak minta manusianya puji, dia tak minta manusia punya penghargaan. Kadang-kadang kita buat baik, orang tak hargakan, orang tak puji, orang tak kenang, orang tak sebut, tak apalah. Tak apa, it's alright. Allah tahu, Allah lihat, malaikat ada tulis. Begitu juga kita buat jahat satu seberat debu pun manusia tak tahu. Tapi Allah tahu, dan kita akan dapat balasan. So kita solat ni membawa kesucian. Kesucian daripada hadas, kesucian daripada dosa dan maksiat, kesucian akhlak kita. Kita tak nak kita solat, kita tak buat dosa, tak buat maksiat, tapi mulut macam laser, cakap tak nak kalah, takabur, riak, hasad. Ini akhlak kita rosak. Nombor 4, kesucian yang kita nak bawa, ini yang kita bila solat insya-Allah kita akan capai kalau kita betul-betul jaga. Nombor 4 ialah kita bawa kesucian i'tiqad. Kita tidak syirik kepada Allah dengan apa sekalipun. Dengan apa pun kita tak rosakkan i'tiqad kita. Misalnya awak sakit, awak pergi doktor, nasib baik ada doktor tadi, tak ada, tak tahu apa jadi, mati aku katnya. Syirik awak dengan cakap pada awak, doktor tan tak baik lagi tu, Allah baikkan. Awak usaha boleh, usaha mesti usaha. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam baru melahirkan anak. Allah boleh beri dia minum, boleh beri dia makan, tapi Allah mahu manusia usaha. Sikit banyak itu jangan soal. Engkau usaha, aku beri. Apa malaikat Jibril perintah? Suruh Maryam goncang pokok kan? Berapalah kuat perempuan yang baru besar yang boleh goncang pokok. Tapi usaha tu ada. Yang kuat tangan dia menggoncang tu tak ada benda pun boleh jatuh. Tapi Allah, kerana usaha dia, Allah beri dia rahmat dan barakat. Kebersihan i'tiqad dia kepada Allah. Okay? So kita nak balik pergi Mekah ni semua nak bawa tau. Bersih i'tiqad kita, bersih akhlak kita, bersih segala-galanya. Jadi mulut kita dapat jaga di sana. Allah akan uji kita kiri kanan depan belakang. Kita kena banyak tawaduk. Okay. Kemudian nombor 3, kita kena bawa kita punya puasa pergi Mekah. Baru habis Ramadan. Kan? Baru habis Ramadan. Kalau orang nak pergi haji lah kan. Lepas Ramadan baru boleh pergi Mekah kan. Jadi nak pergi Mekah, nak kena bawa ni rukun Islam nombor 3. Puasa nak bawa pergi Mekah. Nak puasa ke kat Mekah? Tak. Tak payah puasa. Tak nak puasa pun tak apa. Kat Mekah tak payah puasa. Ini dah bulan haji kan? Tapi kenapa nak kena bawa puasa rukun Islam ketiga ke Mekah? Apakah tujuan matlamat puasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang sekalian, orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Itu tujuan matlamat puasa. Tapi kita di akhir zaman dah lari. Kebanyakan kita, bukan semualah, insya-Allah. Insya-Allah kita semua tak termasuk. Kita berpuasa kerana makan.
Kita berpuasa, nak pergi shopping, nak cat rumah, nak naik langsir, nak boleh bikin kuih. Kita punya puasa untuk dunia. Dia memang 11 bulan dah dunia. Ramadan pun dunia. Sebab itu kita tak boleh dapat itu takwa. Saya selalu bagi contoh paling senang. Bulan Ramadan, semua orang nak baca Quran. Yang baca Quran lah. Nak baca Quran. Hari-hari nak baca Quran. Tapi, air raya dah tak baca lagi. Quran dah tinggal, dah simpan. Itu tanda puasa kita tak naik tau. Kita cuma lapar dan dahaga. Kita tak boleh nak makan satu lauk sampai 3-4 hari. Kita banyak mubazir. Sebab tu kita tak jadi orang yang takwa. Ini takwa nak bawa pergi Mekah. Apakah yang ada dalam takwa? Takwa tu kalau makna dia takut. Takut kepada Allah. Dengan etikad yang betul, dengan ibadah yang betul. Yang hasilnya kita menjadi orang yang takwa. Ayat ini akan menjadi orang yang sabar, orang yang bersifat tawadu, orang yang ikhlas, yang bersyukur, orang yang redha, orang bersifat qanaah, orang bersifat tawakal. Ini semua akan ada dalam puasa tu. Kenapa kita tak dapat? Sebab kita punya puasa dari banyak keduniaan. Dah melanda satu dunia, bukan Singapura saja. Kalau kita kat Singapura bulan Ramadan sudah dengan lampu. Ini bukan matlamat puasa. Bulan Ramadan, ada muzik-muzik, ada macam-macam pementasan. Okey. Ini bulan Ramadan. Dan orang yang berbuka puasa dah tak buka dekat rumah. Dapat makan free, datanglah kat masjid. Free kan? Jadi saya belanja kat masjid kena tanggung beban. Itu bukan matlamat puasa. Yang saya tak pernah buka kat masjid. Saya buka kat mana? Saya buka kat Gelang, kat tepi jalan. Saya tak. Kita tak naklah tepi jalan makanan dia tak bersih ke apa. Saya nak special. Kita buka kat hotel. So this is what happened. Okay? Kalau kita puasa kerana Allah, apa ada kita makan? Kita tak cerit. Kita boleh makan apa aja. Kita puasa kerana kita jadikan Ramadan tu bulan ibadah. Jadi ini yang kita nak bawa balik. So, bila kita banyak beribadah, menangis, minta ampun pada Allah banyak. Terutama sekali malam raya. Kita banyakkan orang ini malam raya suka-suka kan. Tapi malam raya orang-orang alim, orang soleh menangis. Bulan barakah meninggalkan kita. Takut amalan yang barakah pun hilang daripada kita. Tapi kalau dia puasa betul-betul, dia akan jadi orang yang bertakwa. Ayat tadi ada 5 ayat berturut-turut. Jadi orang yang takwa 2 kali Allah sebut. Jadi orang yang bersyukur. Jadi orang yang dapat pimpinan. Hidup orang jadi orang yang selalu dalam kebaikan dan kebenaran. So ini kita pergi Mekah nak bawa. Saya bagi contoh. Ini orang baru habis Ramadan. Lepas tu dah bersiap-siap nak pergi Mekah. Okay. Bila sampai di Mekah, naik bas turun depan hotel. Ini contoh. Kita orang perempuan memang tak kuat lah. Ada orang perempuan kuat. Pernah tu ketika ada seorang perempuan, dia pegawai lah, tapi dia perempuan. Ini beg nak keluar, pegawai cuma ada 2 je, 2 ke 3. Hotel punya orang pun 2-3. Ini beg 2-3 bas nak keluar. Ini beg nak kena tarik kasi keluar kan. Penat tak? Laki-laki yang kuat-kuat tengok aja. Laki-laki yang uzur, okey, dimaafkan. Perempuan yang tua-tua atau yang tak kuat, okey. Ini satu perempuan buat kerja dan 3-4 laki-laki. Ini laki-laki yang kuat-kuat. Dia tidak ada mau tolong. Sifat tolong-menolong tak ada. Tak ada ingat pada Allah Ta'ala yang kita orang Islam tolong-menolong. Itu satu. Dan banyak lagi kita boleh lihat. Kerana apa? Takwa tak ada, kesabaran tak ada. Tengah-tengah tawaf orang tolak. Macam mana? Orang tolak, jalan lagi. Orang tolak lagi, jalan lagi. Orang tolak lagi, gitu. Pusing dengan bengis. Tolak aja. Apa punya orang? Awak cakap tu kat mana? Depan Kaabah. Kaabah bukan Tuhan, tapi itu tempat yang kabul doa. Awak mengadang dalam mihrab, awak mengadang di rumah Allah.
seorang hamba Allah, dia pernah cerita sendiri dengan saya. Dia kata dia tolak 2 orang cerita dengan saya. Yang satu, dia lelaki, dua-dua lelaki. Yang satu, dia kata dia ingat nak tolonglah jemaah-jemaah yang satu orang Singapura ni, ada dan sama-sama nak tahu. Dia pun tolong kasih orang perempuan jalan-jalan cepat-cepat. Suruh lekas. Tiba-tiba dia kata ada orang tolak. Aduh, sekali dia tak boleh tahan. Dia bilang, dia marah. Orang tu dia terus buka pencak depan Kaabah. Yang tolak dia pun orang Indonesia. Dia pun pencak. Dia dua-dua dah buka, betul-betul buka selempang, buka macam-macam depan Kaabah. Dia kata nasib baik ada orang kata sallu ala Nabi di depan Kaabah. Baru dia stop. Orang tu masih hidup lagi, bercerita dengan saya. Saya dengar, ketawa je apa nak cakap kan. Yang lagi satu, dia tengah tahu apa orang tolak. Itu dia tak jaga jemaah. Dia sendiri cakap ada orang tolak. Sampai 3-4 kali dia tak boleh tahan, dia pusing syaitan depan Kaabah. Orang tu bilang iblis. Biasa saya bilang dah kena dah tu satu syaitan tu iblis. Di depan Kaabah. Because dia tak bawa puasa dia. Puasa sudah jadi orang sabar kan? Kita disuruh bila pergi Mekah tu selalu mengalah. Kita tengok kat jalan raya, kalau bawa kereta, kat jalan raya tu selalu ada tulisan give way. Tapi kita no way. Kita disuruh selalu mengalah. Tapi kita tak boleh kalah. Kita tak nak kalah, tak nak tunduk pada orang. Itulah takabur. Itulah kesan-kesan tak baik dalam jiwa kita, penyakit dalam jiwa kita. Kita tak boleh lebih kurang, tak mudah memaafkan. Kita kadang-kadang ada dendam dengan orang. Ada seorang hamba Allah bercerita pada saya. Satu ketika dia nak pergi haji. Ni perempuan. Dia nak pergi haji. Jadi biasalah siapa-siapa bila dengar orang nak pergi haji, orang datang ziarah kan. Dia ada masalah dengan bapa saudara dia. Bapa saudara betul loh. Jadi bapa saudara tu dah tua lah, dah umur. Malam mungkin ada masalah sikit. Bapa saudara dia tak mau jumpa bapa saudara dia. Dan dia cerita dengan saya. Dia kata satu hari rumah dia orang ketuk. Dia tengok kat lubang bapa saudara dia kat luar. Dia tak nak buka pintu. Padahal dia nak pergi haji tau. Bukan dia pergi jumpa orang minta maaf. Orang tu datang rumah dia pun dia tak nak buka pintu. So macam mana nak dapat haji mabrur kalau macam ni? Okay. Kita tak boleh memaafkan kesilapan, kesalahan orang. Tapi kita kalau tanya nak masuk syurga? Tak, semua tak. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran wasabi'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapat pengampunan dari Tuhanmu. Akan disediakan bagi kamu syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Disediakan bagi orang yang takwa. Siapa yang takwa? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kazibina ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini dibawa di Mekah. Apa dia? Orang yang suka berbelanja pada jalan Allah. Sama ada belanja pada jalan Allah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masjid, untuk madrasah, untuk orang masyarakat Islam. Dia suka buat kerana Allah. Pada masa dia senang maupun masa dia susah. Orang yang suka berbelanja, suka memberi pada jalan Allah. Okay? Senang atau susah. Yang suka menahan kemarahan, dia boleh marah, dia tahan. Dan suka memaafkan kesalahan, kesilapan manusia. Bukan kerana dia bodoh. Ada orang bila tengok orang ni dulu dia kata orang ni, lepas tu tak macam mana, dia nyata minta maaf, dia ni pun maafkan. Kau ni memang bodoh. Kalau aku tak maaf lah. Orang macam dia aku tak maaf. Kau memang bodoh. Tak, dia tak bodoh. Dia orang bijak. Sebab dia memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam hidup, ingat, jangan harap sesuatu dari manusia, harap segala-galanya dari Allah. Sukalah, cintalah, kasihlah untuk membuat kebaikan. Walau dengan siapa. Kadang-kadang kita terlupa tau. Kita buat kebaikan dengan orang luar. Kau kat tempat kerja, cakap dengan orang baik. Tapi kalau kat rumah misalnya, dengan isteri tengking herdik ke,
dengan mak, dengan bapa, dengan anak, dengan cucu, dengan siapa kita tengking herdik. Ini tak patut. Ini kita tak buat kebaikan. Tapi kita dah buat baik. Diorang bukan pegang dengan diorang, bukan boleh kesemuka. Kalau kita cakap baik, yang lagi dia pijak kepala kita. Bila kita buat baik dengan Allah, lambat laun kita akan dapat kebaikan. Okay? So kita pergi ke Mekah ni, kita kena bawa lah puasa kita. Kita kena banyak puasa ni menjadi kita orang yang sabar, orang yang bersyukur, orang yang bersifat tawaduk. Di sana kita akan jumpa macam-macam orang. Orang tolak, orang marah, macam-macam. Jagalah diri, sebab kalau kita tak jadi orang yang tawaduk, kita jadi orang yang takabur. Takabur. Okay? So dan kita kena bawa bersama kita punya rukun Islam yang keempat. Apa dia nak bawa? Bawa zakat. Buat apa bawa pergi Mekah zakat? Nak bagi orang kat sana tak? Kita punya zakat material dia, wang dia bagi kat Singapura. 8 asnaf. Hantar pergas, hantar muis, boleh. Boleh bagi 8. Itu material dia. Tapi natijah zakat. Zakat itu ialah membersihkan hati. Bila hati kita bersih, insya-Allah kita akan tumbuh ihsan, belas kasihan. Mudah belas kasihan dengan orang. Mudah hati kita cepat maafkan kesalahan orang. Tak fikir akan mungkin orang ni nak aniaya kita. Dia betul-betul minta maaf, kita maafkan. Kita mungkin boleh berjaga-jaga. Kalau orang ni memang orang memang selalu bikin masalah. Nabi beri kita contoh senang saja. Nabi kata orang beriman tak terpatuk satu lubang dua kali. Bermakna lubang tu lubang apa? Di padang pasir tu mana ada lubang-lubang. Di situ keluar ular. Kita kena jalan di jalan itu. Okay. Satu kali jalan ular keluar dah patuk. Rattlesnake dia kata. Patuk. Dah kena bisa dapat kita selamat. Usahakan dah selamat. Lain kali nak kena jalan situ. Jaga-jaga je lah. Jalan mesti jalan. Jagalah jangan dekat-dekat kat lubang. Orang buat salah dengan kita maafkan. Cuma kita berjaga-jaga. Jangan sampai dia boleh kenakan kita lagi sekali. Tapi kita tak musuh. Kita tak rapat macam dulu mungkin. Tapi kita tak musuh lagi. Sebab bermusuh orang Islam berdosa. Okay. Kita bawa ihsan. Banyak sikap belas kasihan. Okay. Ini kalau bulan Ramadan bulan Ramadan. Kadang-kadang awak pergi kat masjid, kat Masjid Haram lah misal. Ada orang family kaya datang, bawa bakul, bawa termos, bawa macam-macam, dia bentak. Makanan dia banyak, tak nak buka. Tapi dia tak bawa ihsan, dia bawa makanan. Makanan dia banyak, macam-macam, ihsan tak ada. Dia makan dia je lah, family dia je makan. Ini suasana semua orang tengok sama-sama kan. Tengok dia bawa macam-macam aja. Dia tak ada tipu pun nak kasih sikit pun. Tapi ada orang dia miskin. Dia tak bawa banyak makanan. Bangkali dia bawa satu keping roti, tapi dia kopek bagi semua orang makan. Sikit pun tak apalah, sikit-sikit sama. Ini ihsan. Kalau aku ada sikit, aku makan sama kau sikit. Ihsan dah mula tercabut daripada hati-hati kita. Na'udzubillah min zalik. Kita kurang belas kasihan. Kita kurang merasakan kesusahan orang. Kita tak boleh meletakkan diri kita di tempat orang macam mana dia rasa. Okay? Kadang-kadang orang tu banyak duit. Bila orang minta-minta, asyik orang semua kita ada duit kan. Banyaklah orang impact. Semua nak pinjam, semua nak duit kita. Jangan tak terang cakap, aku dulu pun susah lah. Tapi aku usaha, siang malam bagi petang usaha. Baru aku jadi kaya. Bila kita dah kaya, dia nak pinjam. Kita tak ada ihsan. Kekayaan kita siapa kasih? Kalau kita duduk, kita fikir, apa pun kita miliki hari ini, siapa yang beri? Kita lah usaha tak? Allah yang beri. Kita boleh usaha, tak semua usaha kita menjadi. Okay? Bila kita ingat satu demikian, kita mulai kesian pada manusia, pada binatang, pada apa pun kita kesian. Kita tak ada khianat dengan siapa, apa bangsa pun. Walaupun dia orang kafir, kita tak khianat kat dia. Kita tak aniayakan dia.
Apatah lagi orang beriman di Masjidil Haram kan. Yang datang semua orang baik, orang beriman. Kita tak tahu siapa di antara yang duduk ni semua orang beriman. 40 orang beriman kalau berkumpul, satu tu wali Allah. Doa kita, doa saya bagus, saya hafal banyak doa, belum tahu kabul. Sebab awak ingat awak hebat. Ada orang, dia orang pandang dia macam tak ada benda lah. Bacaan pun lebih kurang, baju pun tak adalah hebat-hebat. Dia duduk satu corner, dia kalau angkat doa pintu langit pun boleh tukar. Kita yang pandai baca ni, baca Quran, sekejap lah 7 juzuk, sekejap 7 juzuk, sekejap 7 juzuk. Belum tahu. Doa kita dikabul sebab hati kita keras, hati kita hitam, hati kita berkarat, hati kita kotor. Na'udzubillah. Ini orang amalan dia tak banyak, sikit, tapi hati dia bersih. Dia tidak syirik pada Allah Ta'ala. Dia banyak merendah diri pada Allah. Dia tahu dia tak dapat membuat satu kebaikan atau menolak satu kejahatan kalau Allah tak beri dia rahmat. Kerja dia, usaha je, lain semua dia serah pada Allah. Dia yakin pada Allah. Doa dia kabul. Mungkin dalam ramai 40 orang, dia seorang tu punya doa menyebabkan rahmat Allah meliputi semua yang hadir. Semua yang hadir. Guru saya pernah menceritakan, banyak ulama-ulama menceritakan, satu ketika orang yang pergi Mekah tu tak banyak tau. Tak banyak. Sekarang 2-3 juta. Dulu cuma tak sampai 600 orang. Itu dah banyak dah. Zaman Nabi lagi kurang. 600 orang. Dalam 100 orang, seorang aja yang mabrur 6 orang saja mabrur. Ada seorang yang sangat soleh, sangat taat, banyak ibadat, banyak nangis. Berada di padang Arafah, dia berdoa, menangis, berdoa sampai mengantuk terlelap. Dalam terlelap, dia dapat mimpi. Yang dalam mimpi itu ada yang menyatakan dia dengar satu macam diberitahu pada dia, semua yang ada di padang Arafah ni haji dia tak mabrur kecuali 6 orang. Yang 6 orang dia tak masuk. Menangis dia. Kenapa tak masuk? Apakah kurang ihsan dia, kurang takwa dia, kurang tawaduk dia, kurang doa dia? Dia nangis sampai dia terlelap. Tapi dia diberitahu dalam mimpi yang nombor 2, bahawasanya berkat yang 6 orang ni, rahmat Allah meliputi semua sekali. Allah terima semua. So, jangan sangka kita hebat. Jangan sangka kita orang, kita ni kan ustazah misalnya. Siapa tak tahu, saya kan ajar buat haji, awak jangan nak ajar saya. Saya ajar orang, awak nak ajar saya. Jangan takabur. Kadang ni boleh berlaku. Awak bukan ustazah pun, awak dah pergi umrah 3-4 kali, awak dah biasa pergi haji. Kalau awak tahun ni nak pergi umrah ke nak pergi haji, awak dah ada kat Mekah. Kan datang satu orang, dia first timer. Saya selalu tengokkan orang first timer ni ada takut lebih sikit. Orang dah biasa pergi macam natik je, dah biasa kan. Sampai ada orang yang pernah cakap dengan saya, dia kata dia dah biasa selalu pergi Mekah tu, tempat main, tempat kita bermain. Mereka begitu cakap. Tapi orang first timer, bila nak pergi Mekah tu macam satu benda hebat, besar. Okay? Jadi katalah orang ni first timer, jadi dia baca nak buat gini. Kita kat bilik sama-sama dengan dia, Kak atau Cik, ini kita mesti buat gini tau. Tahu, tak payah cakap. Saya bukan pertama kali pergi Mekah, dah biasa, tahulah, tak payah cerita. Ini sudah ada takabur. Tak ada sifat tawaduk, tak ada ihsan, tak ada belas kasihan. Kalau ada belas kasihan, terima kasih dek, terima kasih nak. Kenapa kita cakap suka terima? Pertama, kita bersyukur pada Allah, ada orang yang ingatkan kita. Kedua, Allah uji kita melalui orang ni. Kau nak jawab macam mana? Okay. Ada orang ingatkan kau nak jawab macam mana? Kau ada tawaduk, letakkan diri awak, ihsankan diri awak. Macam mana kalau awak berada di tempat dia, awak orang pertama kali, okay? Mesti viral kan, tahu sikit nak cakap, nak cerita kat orang, okay? Awak bila ada ihsan, awak letakkan diri awak, aku orang pertama kali masuk Mekah, tentu mungkin aku pun macam tu, mungkin lebih teruk pada dia. Bila ada ihsan, kita akan ingat macam itu. So kita pergi Mekah bawa ni ihsan dengan semua orang. Duduk dalam masjid, bila belum ramai, duduklah besar-besar pun tak apa.
bila orang dah ramai, bagilah tempat. Bila tak ada ihsan, orang datang, kaki tu baik-baik kecil dia duduk, dia buka kembang-kembang dengan kaki tu. Biar orang tak boleh masuk. Ini tak ada ihsan. Kemudian kadang-kadang orang yang masuk dia tengok pula. Yang jaga-jaga ni yang apa ni, dia punya pegawai yang jaga pun kadang-kadang tak ada ihsan. Orang ni dah duduk 3 jam. Ada orang datang, dia tak bangun. Bangun. Esok kita bangun. Dia panggil orang ni duduk, esok pergi sana. Ini tak ada ihsan. Walaupun dia duduk kat Mekah, awak dah duduk 3 jam kan? Atau 2 jam atau 1 jam. Dia suruh bangun tahu. Dia panggil ni Arab ke ni siapa, dia suruh duduk, awak di belakang. Marah tak? Dia tak ada ihsan. Kita pun tak ada ihsan. Kita mesti ada ihsan. Kalau kita ada ihsan, Allah kehendaki aku bangun dari tempat itu. Habis duduk kat mana? Duduk kat sana. Allah kena sempit, kena tolak, kena gitu. Sabar. Tak boleh dapat. Ujung kat belakang. Apa-apa kat belakang ada. Basah. Pak orang lalu lalang. Tapi sebelah kita wali Allah. Mana kita tak? Kita tak tahu kan? Bila kita tak ada ihsan, itu yang si pegawai dah tak ada ihsan. Bila kita pula tak ada ihsan, kita duduk. Bila yang datang orang Pakistan, orang Bangladesh, digero, kita tak lagi tempat, buat tak dengar, buat tak nampak, pandang sana, pandang sini. Tapi kau yang datang kulit putih, lawa-lawa Arab, lawa-lawa Arab, kan lawa lagi kan. Masya Allah, Allah jadikan satu kaum yang lawa. Dia datang, dia dah kita kasih. Arab pun kita tengok, ada yang Arab tak pakai semua tak cantik-cantik. Bangsa datang duduk depan kita, marah kita. Kalau kita ada ihsan, tak apalah, ni jam kita semua tengah duduk kan. Ini duduk 2 orang, 1 orang lagi boleh masuk tau. Tapi mana kita duduk, kita tak nampak tempat tu tau. Kita tak nak kasih. Awak akan lihat sendiri untuk pergi Mekah. Orang tak nak kasih tempat, orang nak solat. Dan baru yang tahun Ramadan ini, depan mata saya 2 peristiwa berlaku. Seorang, ini tempat semua dah penuh. Ini tempat jalan, tapi tempat jalan belum ada orang. Jadi orang satu perempuan ni dia masuk, dia nak solat tahiyatul masjid. Dia ambil tepi sikit, tak kacau kalau 10 orang jalan pun tak ada masalah. Dia tengah sembahyang, pegawai masuk. Ini tak ada ihsan. Dia masuk, dia tengok orang ni, dia pakai. Lepas tu bila orang ni nak sujud, dia diri depan orang tu sampai tak boleh sujud. Ini tak ada ihsan. Saya dekat situ, saya bilang dia, orang nak sujud, kenapa kau jangan buat begitu, haram kau buat macam ni, dia tak boleh. Sampai orang ni habis solat, orang ni pun cakap ada, saya pun cakap, kau akan jawab kepada masyarakat tau. Orang nak sujud, kat tika sembahyang tu dia sengaja diri supaya orang ni tak boleh sujud. Ini tak ada ihsan. Walaupun dia duduk kat Mekah. Lepas tu besok paginya, mereka dah tahu tali kita bisa duduk dalam tali lah. Ini kawasan jalan. Satu perempuan Arab lah. Perempuan ni Arab. Dia berada di luar tali. Dia tengah sujud. Ini pegawai datang, tendang dia tu kali. Saya tengok pun terkejut. Saya cakap, apa kau buat? Tapi dia jauh. Lepas tu orang ni pun dah sujud. Lepas tu dia baca tahiyat, dia berusaha. Dia pun bangun, dia bercakap orang tu. Saya pun bangun, saya bilang, mana boleh kau buat? Orang tengah sujud kau tendang. Kau jawab esok tau. Ini kepada masyarakat kau jawab. Berdosa kau orang tengah sujud. Ini berlaku kerana tak ada ihsan. Walaupun orang tu orang yang kerja dalam masjid, dekat raudah pun jangan tendang orang. Orang degil-degil dia tendang dengan kaki. Satu kita bila pergi Mekah, jangan langgar orang, jangan tendang orang. Yang paling selalu orang buat, tak ada ihsan. Orang ni sedang solat, macam mana awak jalan depan orang solat? Kalau kita ada ihsan, ada belas kasihan, orang ni tengah ibadat kan? Tadi saya bilang pegawai itu tendang. Yang jaga masjid, yang perempuan jaga masjid. Kita ni tak tendang orang, jalan tak depan orang solat. Ingat Nabi berkata, kalau orang sedang solat dalam kawasan sujud dia, atau kita jalan, kata Nabi, lebih baik kamu berdiri 40 tahun dia kena kaki. Kita pergi ke Mekah, bila kita ada ihsan, orang tengah berdiri baca Fatihah. Ini tempat sujud dia. Sekadar mana dia tak sujud, dia tak ada jalan. Kita kena berhenti. Tunggu dia habis.
Kalau nak jalan, lepaskan tempat sujud ni. Lepas tempat sujud, orang boleh jalan. Tapi ada orang dia tak peduli, tak ada ihsan. Orang tengah sujud, dia langkah. Dia langkah kepala orang. Orang tengah sujud tau. Orang sujud, orang dia langkah. Kalau orang tapak kepala, terlanggar dia. Okay? Kadang-kadang nak masuk masjid, tak ada ihsan. Pakai masuk nak cepat nak pergi kat depan. Orang ni barangkali dia taruh Quran dekat depan. Kita ni jalan, kita pijak Quran. Lepas tu kita balik, kita buat cerita. Orang kat sana jalan Quran pun yang pijak. Dia tanya, macam pula Quran boleh orang tu pijak? Sebab orang yang membaca tu tak ada ihsan, orang yang jalan tak ada ihsan. Ihsan makna kita ada perasaan takut pada Allah, belas kesian. Orang ni nak sembahyang, orang ni nak sujud. Kenapa kita datang lambat? Itu satu soalan jawab. Why kita datang lambat ke masjid? Awak datang all the way from Singapore nak beribadah kan? Kenapa kita pergi masjid lambat-lambat? Shopping banyak ke? Nak basuh baju berapa bakul, berapa baldi nak basuh? Di pasar ke masak nak siang ikan, siang ayam, siang itu, siang ini? Tak ada. Dan why kita lambat? Ini semua kita kena jawab lah. Satu ini semua saya terangkan supaya kita benar-benar prepare diri kita. Tak pergi kita nak pergi buat ibadah. So jangan kita jadi orang yang tak ada belas kesian. Orang nak sembahyang pun kita main langgar orang, langkah orang, pijak Al-Quran sebab tak ada ihsan. Zakat kita tujuannya mensucikan hati kita, menjadikan kita orang yang bersih. Orang yang bersih selalu tawaduk. Kita selalu ada kesalahan. Hari ni kita okey, besok kita silap. Patutnya kita okey, kita silap lagi. Tapi bila kita selalu minta pada Allah, menangis keluar air mata, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku bukanlah orang yang baik, tapi dengan rahmat-Mu, Kau boleh jadikan aku yang baik. Jadikanlah aku hamba-Mu. Kita sehari-hari diajar. Bila kita habis angkat wudu, apa kita baca doa? Kadang-kadang kita kalau kabut sebab kita tak baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang yang kembali kepada Engkau, yang tawab, yang taubat. Bukan mulut aja bilang astagfirullah, taubatan nasuha, bukan. Kita benar-benar kembali kepada Allah. Tunduk pada perintah Allah. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku, masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang suci, yang bersih. Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikanlah aku hamba-Mu yang salihin. Daripada hati kita minta. Kita solat satu hari 17 rakaat kita solat. 17 rakaat 5 waktu. Hari-hari kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kita minta? Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang benar, direction yang benar, kiblat yang benar. Walaupun kita pergi depan Kaabah, kita sembah, tapi hati kita, niat kita, direction hidup kita lain, kita tak datang. Dan minta pada Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka. Siapa? Para siddiqin, orang yang benar dalam keimanan, para salihin, orang yang beramal soleh, cari ilmu, amalkan ilmu dia, banyak bertaubat, banyak berzikir, banyak minta ampun, banyak berdoa. Kita tak boleh jadi manusia yang baik melainkan Allah memberi kita taufik dan hidayah. Minta pada Allah. Jalan-jalan orang yang benar-benar ikut cara kebaikan dan kebenaran. Bukan jalan orang yang Allah sesatkan, bukan jalan orang yang Allah murkai. Jadi kita nak pergi Mekah sekarang, kita bawa tauhid yang betul, i'tikad yang betul, ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat memang kita nak buat salat, tapi kita mesti faham matlamat salat ialah untuk ingat Allah. Okey? Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kalau kita dirikan solat, Allah akan selamatkan kita, pelihara kita daripada melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Kita dirikan solat berwaktu-waktu supaya mengajar kita menjadi orang yang berdisiplin, berperaturan. Kita solat, kita angkat wudu, kita ada hadas, kita mandi hadas. Untuk apa? Jadi orang yang bersih, senantiasa jaga kebersihan. Kita bukan salat asalkan boleh.
Kita pergi, kita bawa puasa kita. Apa tu ada kat puasa? Puasa bukan tahan makan dan minum. Tapi puasa itu menahankan diri dari segala perkara yang batalkan puasa dan yang merosakkan puasa. Makna puasa membawa hasil. Kalau kita dapat pelihara diri daripada perkara yang boleh merosakkan puasa kita, bukan batal saja, merosak pun, kita akan dapat apa? Menjadi orang yang takwa. Takwa tu apa? Takut kepada Allah yang membawa kita makin dekat kepada Allah dengan iktikad yang betul, dengan ibadah yang betul. Hasilnya nanti kita akan jadi orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang tawakal, orang yang bersyukur, orang yang redha, orang yang bersifat qanaah. Hasil daripada iktikad yang betul dan ibadah yang betul kerana takut kepada Allah. Takut kepada Allah, makin hari makin dekat kepada Allah. Kita pergi ke Mekah, kita bawa bersama kita punya zakat. Menjadi kita orang yang selalu bersifat belas kasihan sesama manusia. Mudah excusekan orang. Mudah maafkan orang. Walaupun 1000 kali orang buat salah, kita excusekan dia. Pasal kita ada ihsan. Sebab kita manusia, kita tahu dia pun manusia. 1 kali orang salah, kita boleh maafkan. 2 kali maaf. 10 kali, dah lama kita redam. Tapi kalau kita ada ihsan, InsyaAllah belas kasihan. Kalau kita lihat di Singapura, perkahwinan orang Islam yang paling banyak ada penceraian. Agama lain tak ada penceraian tu sebenarnya kan. Orang Islam ada penceraian. Banyak penceraian. Kerana punca apa? Dalam perkahwinan tu kadang-kadang lepas kahwin bertahun-tahun boleh rosak perkahwinan tu, macam sebab lah. Tapi bila perkahwinan diasaskan dengan takwa, beriman kepada Allah, kemudian bila kita ada takwa, kita akan ada perasaan hormat, menghargai, mencintai, last ada ihsan. Kalau perkahwinan sudah tak ada lagi hormat, kurang hormat antara satu sama lain, kurang harga yang satu sama lain, dah cinta pun dah tak ada lagi, tapi ihsan masih ada, perkahwinan tu boleh tahan. Boleh tahan. Nak buat apa? Kesian. Sampai kesian. Fikirkan orang tu keadaan. Bila-bila tak boleh fikir tu lah, tak ada ihsan, tak ada harga, tak ada cinta, tak ada hormat, bercerai. So ihsan mustahak dalam hidup kita, belas kesian. Pergi Mekah banyak kena buat belas kesian. Tempat nak kasih orang, makan nak kasih orang. Okey? Nak keluar pintu tu pun nak ihsan juga. Kalau tak ada ihsan, kita terjebak dalam maksiat. Keluar pintu masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bangun. Bila tak ada bangun saja, tak ada zikir, tak ada duduk, dia tak ada ihsan. Orang tengah solat, dia langkah. Quran mungkin pijak. Sampai kat pintu berasak, berempet-empet lelaki dan perempuan. Ini haram. Sebab tak ada ihsan. Okay? Bila kita ada ni semua, kita belajar, betul-betul belajar, buat persediaan untuk pergi Mekah. Walaupun untuk umrah, saya dah bilang umrah adalah haji, haji kecil, haji asghar. Kalau pergi haji akbar, ini haji asghar. Tempat sama, ibadah semua sama, cuma haji tambah sikit yang lebih ibadah. InsyaAllah dengan ilmu, banyak bertaubat, mudah-mudahan kita akan dapat haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Okay, so itu 5 perkara yang dalam rukun Islam kita kena usahakan sebelum kita pergi Mekah. Okay? Sebelum pergi Mekah, ingat rukun Islam semua orang tahu kan? Tapi bila kita dengar tadi, kita mulai mungkin ada di antara kita mungkin terasa betul juga. Kalau pergi iktikad rosak macam mana? Okay? Kalau pergi tak ikut cara ajaran Nabi Muhammad macam mana? Okay? Saya bagi contoh lah. Mungkin sekarang kurang sikit, tapi saya tak nampak kurang ni. Okay. Awak nak buat ibadat kan? Tapi kan dah semua orang buat, dah tak nampak salah dia. Keluar spanduk, banner, banner. Masing-masing angkat dengan mikrofon. Satu grup, terpekik-pekik. Itu ke cara ibadah haji kita dan umrah. Allahumma kita perempuan pun sama-sama. Kita satu kali je kita tak faham, dia tunjuk, lepas tu buat sendirilah.
Kenapa kita masih nak ikut banner, ikut dulu lagi tau. Kalau masuk Masjid Nabawi kan, pegawai-pegawai 3-4 orang akan kepung. Habis kita nanti masuk sembahyang kat dalam, pegawai kepung. Ini semua tak betul So kita nak ikut ajaran Nabi Muhammad tau. Kita kalau pergi nak cuma ajar rasuat, tak dapat, jangan tolak. Jangan buat perkara yang tak betul. Allah nak kasih, kita minta dengan Allah di rumah dia. Kita nak pergi ziarah Nabi Muhammad, dapat sampai ke depan Raudah, dapat, tak dapat, tak apa. Kita sudah berada di dalam Masjid Nabawi. Itu patut dah banyak syukur. Kalau tidak, kita akan buat banyak perkara yang salah. Tolonglah. Dan satu lagi, nanti kita sambil belajar, kita akan terangkan. Syariat Nabi Muhammad satu saya nak teringatkan. Nabi tetapkan tempat-tempat untuk jatuhkan niat. Nabi tetapkan 5 tempat. Bukan ulama tetapkan. Kalau kita tak melalui 5 tempat ni, kita kena jatuhkan niat. Sebelum sampai ke Mekah, mesti ada jarak 2 marhalah. That is lebih kurang 90 km. Baru kita punya niat untuk umrah atau haji sah. Kalau syekh haji kita bilang tak payah niat dalam kapal terbang, tak payah niat di Jeddah, yang ada suruh niat di Jeddah, yang ada lagi 10-20 km nak sampai ke Mekah, baru dia suruh niat. Ini kita tak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Syekh haji kita macam mana hebat pun kita jaga. Kalau kita ada syekh haji, ni tahun 2005 pernah kawan saya berada di syekh haji ni, dia jumpa saya menangis-nangis. Sebab dia datang dari Singapura ikut syekh haji ni, kemudian dia kata dia buat tawaf kudum aja, lepas tu terus pergi Shisha ke Azizia, 10 hari duduk di sana. Syekh tak pedulikan, syekh kata jamaah ada sudah. Jadi tak ikut syariat Nabi Muhammad. Mana boleh duduk sampai 10 hari terus jamaah. So kita mesti ada ilmu kan. Saya tak salahkan syekh, mungkin syekh dia tak kisah sangat. Yang penting aku dah ada jemaah, dah dapat duit sudah. Dia ada macam itu. Oh, dia punya yang sebahagiannya dia punya otak bisnes. Tapi kita ni yang nak buat ibadah kan. Kenapa kita tak belajar? Saya cakaplah kalau awak nak pergi Mekah untuk haji atau umrah, awak mesti sudah ada pelajaran tauhid dalam diri awak. Awak mesti sudah tahu ilmu fikih. Ada belajar tasawuf. Ini 3 ilmu yang wajib setiap lelaki dan perempuan yang tak tahu mesti belajar. Baru pergi Mekah. Bukan pergi Mekah, hapa tak tahu. Ilmu satu tak ada. Angkat wuduk macam mana pun tak sempurna dia tak tahu. Sempurna macam mana, tak sempurna macam mana dia tak tahu. Solat jamak semua dia tak faham. Nak angkat wuduk, nak pakai air apa, air dia macam-macam air. Kalau nak bincang bab air, kalau dibuka lah, orang kata senang, air mutlak, air mustakmal, air musyammas, air mutanajis. Saya boleh buka lebih banyak dari itu. Macam-macam bab air dia. Dia tak faham. Najis tak faham. Mandi pun dia tak faham. Boleh macam mana nak mandi. Ini hari beranak dan keluar darah. Masa tu nak mandi dulu. Tak faham dia. Beranak bila dah keluar darah, selepas beranak nifas. Masa tu nak mandi dulu. Dia tak faham. Banyak tak faham. Okay? Lepas tu nak pergi umrah pula. Sabar lagi. Mekah tak lari. Mekah ada. Awak cari ilmu dulu. Belajar fikih. Belajar tauhid. Okay? Belajar tasawuf. Baru pergi Mekah. Jangan kalang kabut. Awak nak pergi haji, saya dah register. Awak dah faham belum agama awak? Saya fahamlah, saya tahu mengaji. Mengaji itu tak cukup. Faham tak? Hak kita bukan orang Arab. So awak mesti faham. Saya dah cakap, tauhid mesti ada supaya tak syirik pada Allah, supaya ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Mesti ada ilmu fikih, mesti ada ilmu tasawuf. Kalau awak sudah dipanggil pun, bukan senang tu nak dapat masuk kota 680. Kalau awak dah dipanggil pun, kalau belum cukup syarat, tangguh dululah, beritahu saya minta tangguh.
minta tangguh. Dan bila belajar dulu 2, 3, 4, 5 tahun, dah faham betul-betul pasal agama, awak tak akan jadi taklet buta, ikut membuta tuli gitu aja. Awak ada ilmu awak buat, awak belajar buat haji, awak belajar fikir, awak belajar semua belajar. Sampai kat Mekah, awak berterima kasih ada Syekh Haji, dia uruskan kita pasport ni, tapi awak kita nak buat ibadat. Kita faham apa ibadat kita nak buat. Kita tak akan buat khurafat. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat lah. Okay? InsyaAllah dalam akan datang kita akan tambah lagi. Wallahualam. Ini ada permintaan dari Pergas. Siapa yang boleh tolong kerana Allah, ini kalender Pergas dengan harga $11. Siapa yang boleh kerana Allah, belilah satu kalender untuk membantu dana Pergas, dan mungkin ada bahagian habuan untuk masjid juga akan ada. So siapa boleh balik belilah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fahkina fahki ahlana wa qarabatin lana fi dinina la'alika bil insa dzakara Rabbi yafiqna minhum lima tardaw lana fa'alna karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhilla asqiya ulama nahzur bi khairi wa nafar wa shar Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbana min karbi wa rabbi 'anna rabbana kulla tuyr qabla an ta'tiyana rusul man واغفر استرنا ومن ستر وصراط الله تأشر مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء ولا العلي كرم شرفا ولا الصبر بصابه الوراء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعسك وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا